Terima kasih Ustaz Salihin atas jawapan untuk soalan tadi yang panjang, kena dua orang jawab walaupun berbadan satu. Jadi tuan-tuan semua, saya ingat apa yang telah dijawab oleh Ustaz Salihin itu telah mencakupi semua keseluruhan soalan yang saya tanyakan tadi. Cuma saya tertarik dengan beberapa perkara tuan-tuan semua, iaitu perkara kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa diganggu oleh syaitan. Sebab itu tuan-tuan semua, apa yang Ustaz Salihin sebutkan tadi, kita baru saja lepas daripada Idul Adha dan sekarang musim haji. Bila haji, kita mengingati peristiwa Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS bila disuruh sembelih anaknya, maka tak ada soalan yang banyak. Kenapa disuruh sembelih? Kenapa anak kesayangannya nak disembelih? Tak apa soalan yang banyak. Begitu juga Hajar, ibu kepada Ismail. Begitu juga Ismail yang nak disembelih, tidak ada apa-apa soalan banyak. Terus saja melakukan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah contoh, suatu contoh keluarga yang baik, keluarga yang mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Di jalan Allah Subhanahu Wa Taala kita akan mengharungi berbagai-bagai ujian. Bila Nabi Ibrahim AS nak laksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka datang syaitan di 3 tempat. Ya Allah abadikan peristiwa itu dalam peristiwa melontar di 3 jamrah, untuk melambangkan dan mengisyaratkan kepada kita bahawasanya kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan lepas diganggu oleh syaitan. Kita nak pergi ke mana-mana untuk sampai kepada Allah, nak mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dikacau dan diganggu oleh syaitan. Sama ada syaitan itu syaitan berupa golongan jin ataupun syaitan yang berupa golongan manusia. Minal jinnati wan nas, daripada jin dan manusia, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Kerana itu tuan-tuan semua, syaitan tidak lepas daripada kacau kita, sehingga kan tuan-tuan semua dalam sembahyang pun syaitan datang kacau. Kadang-kadang tengah sembahyang baru 1 rakaat dah tahiyat awal, kadang terlupa, syaitan datang kacau. Kadang-kadang terlupa rakaat 3 ke 4, 3 ke 4, ambil 3 tuan-tuan semua. Jangan 3 4, 3 4, ambil 4, cepat sikit habis. Dan yang lagi hebat tuan-tuan semua, syaitan datang sebelum semayang lagi, syaitan datang. Ada orang tanya, Ustaz, kenapa saya tiap-tiap kali nak sembahyang rasa nak terkentut? Tiap-tiap kali nak sembahyang rasa nak terkentut. Saya jawab, itu biasa. Yang luar biasa, tiap-tiap kali terkentut rasa nak semayang. Nah, itu luar biasa. Biasa syaitan datang. Sebab tu ada orang bila dia nak semayang, elok, sebelum semayang elok je duduk dah, sembang kedai kopi elok, tengok gusti, tengok bola. Dia boleh tengok Red Warrior bermain tuan-tuan semua sampai berjam-jam. Dan dia boleh hafal semua pemain Kelantan, daripada Daud Su sampai Khairul Fahmi Cik Mat. Tuan-tuan semua, saya tak apa sebut orang Kelantan sebab saya orang Kelantan, ada lesen besar. Tuan-tuan mungkin tak boleh lah marah orang Kelantan. Jadi tuan-tuan semua, tetapi bila nak masuk saya semayang, dia mula gatal. Sejak garu sini, kejap garu sini. Kita tengok orang begitu, dia semayang je tak ada, mula mengganggu, mula gatal. Itu boleh tahan lagi. Tak tahannya, bila dah masuk semayang, dia mula menggatal. Itu lagi bahaya. Jadi tuan-tuan semua, ini syaitan yang mengganggu kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampaikan syaitan yang akan tarik perhatian kita dalam ibadat kita. Sampaikan kita tak faham yang mana wajib, yang mana sunat. Macam yang Ustaz sebut tadi, kita tak faham mana yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala wajib, mana yang sunat. Dalam kes apa tadi, kes makan dan sebagainya tadi, betul.
Kadang-kadang orang dia bising pasal apa? Pasal minum air. Tuan-tuan semua, kadang-kadang penceramah ni, bukan saya lah, saya tak. Dia tengah-tengah ceramah, dia naik khusyuk, dia dahaga air. Dia buka air, dia terus minum, lupa baca bismillah. Jadi anak murid depan ni dah bising, dah baca bismillah. Kenapa? Kerana bagi dia baca bismillah ni benda besar. Kalau tak baca bismillah, maka dosa itu seolah dosa bukit Uhud, sebesar itu. Tapi tuan-tuan semua, bukan saya nak kata tuan-tuan jangan baca bismillah. Bacalah bismillah. Tapi baca bismillah ini, mana-mana kitab pun menyebut ia adalah adab. Anda pun tahu pun dengan bahasa yang lain adalah sunnah. Tapi kalau makan benda haram, dia tak peduli sangat. Kadang-kadang orang yang makan rasuah itu baca doanya lebih panjang daripada kita. Kita dah habis lama baca doa, dia tak habis lagi Allah, Allah, Allah. Tapi duit yang dia makan itu duit rasuah. Allahu Rabbi, tuan-tuan semua. Allahu Rabbi. Benda yang sebeginilah yang kadang-kadang kita tak faham. Dan kadang-kadang benda-benda yang salah ginilah yang masuk dalam agama Islam. Punca daripada mana? Punca daripada kita tak faham Quran dan Sunnah. Hari Jumaat lepas, tuan-tuan semua, ada seorang lelaki datang jumpa saya. Dia tanya, Ustaz, betul ke kalau kita pergi ke kubur, kita pakai kain sarung, tak pakai suar dalam, tak boleh, kata dia. Minta maaf tuan-tuan semua, bukan nak jauh, ini cerita benar. Saya kata sebab apa? Orang kampung saya percaya begitu. Orang kampung dia percaya begitu. Saya malah sebutlah kampung mana. Kena kampung tuan-tuan mampu saya tak balik. Jadi tuan-tuan semua, apa alasannya saya tanya? Sebab katanya bila kita berjalan di kubur, mayat di bawah, kan mayat boleh dengar dan nampak semua. Bila mayat jenguk ke atas, jadi saya tak sambung lah kan. Jadi tuan-tuan semua, Allahu Rabbi, kepercayaan sebegitu masuk dalam agama kita. Masuk dalam agama kita. Maknanya mayat itu duduk di bawah, orang mati duduk di bawah. Padahal tuan-tuan semua, orang mati, bila dia dah mati, dia berada di alam lain, dipanggil alam barzakh. Alam yang lain daripada alam kita. Bukan dia berada di bawah itu. Itu sebagai kubur, itu sebagai satu tanda. Kalau tuan-tuan buka di kubur bawah, tidak ada apa-apa dah. Mungkin tinggal tulang atau sebagainya. Ini tuan-tuan semua, punca daripada mana? Punca daripada kita tak nak menghayati ilmu yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah. Ini tuan-tuan semua. Jadi kita dalam rangka hari ini nak memanggil khususnya orang-orang di Petronas ini dan amnya seluruh masyarakat kita untuk panggil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, untuk menterjemahkan yang pertamanya Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan semua, saya ingat kita dah sampai di penghujung. Jadi saya tak ajukanlah, mungkin tuan-tuan nak masuk kerja lagi lepas ini. Jadi saya tak ajukanlah soalan untuk Ustaz Solihin. Saya ingat cukuplah jawapan panjang tadi. Jadi tuan-tuan semua, setakat ini, jadi sebelum itu tuan-tuan semua, saya nak umumkan beberapa perkara. Pertamanya tuan-tuan semua, di belakang sana ada apa? Ada tabung, ada dihampas sejadah. Sejadah itu untuk tabung Gaza, untuk tabung untuk perjuangan kita di Gaza. Tuan-tuan semua, kita mungkin tak mampu untuk angkat senjata, tetapi sekurang-kurangnya kita mampu untuk angkat beg duit kita. Tak, sekurang-kurangnya kita mampu untuk angkat beg duit kita, keluarkan duit yang paling besar sekali, yang paling banyak sekali. Tuan-tuan semua, masukkan di situ. Tak kisah berapa banyak tuan-tuan nak masuk, tak ada masalah. Yang penting banyak dan ikhlas. Masukkanlah berapa di situ, letakkanlah di situ. Itu yang terpenting sekali. Kenapa tuan-tuan semua? Kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah 'alaihi."
faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Sadaqallahu alazim. Dan ada daripada kalangan orang-orang mukmin itu lelaki yang membenarkan janji mereka untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ada di kalangan mereka yang telah mati syahid, dan ada di kalangan mereka yang masih menunggu. Kita lah yang menunggu. Wa ma badalu tabdila, dan mereka itu tidak pernah mengubah janji mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tak pernah ubah janji kita. Jadi tak mampu dengan itu, letaklah sedikit daripada pendapatan kita, bukan semua untuk semua, sebahagian sahaja, untuk kita bantu di jalan Allah Subhanahu wa taala yang mereka ini berada dalam kesusahan. Setiap kali bulan Muharram, orang-orang Palestin akan merasa kesusahan. Kerana apa tuan-tuan semua? Kerana Yahudi bila bulan Muharram saja mereka akan memperingati peristiwa berlakunya perang Khaybar. Perang Khaybar tuan-tuan semua berlaku pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijrah. Perang ini adalah menyaksikan bagaimana orang Yahudi jatuh, bagaimana orang Yahudi dihinakan oleh orang-orang Islam pada waktu itu kerana kesalahan mereka sendiri, bukan kerana orang Islam nak menghina mereka. Jadi tuan-tuan semua, pada waktu itu orang-orang Yahudi memperingati sejarah Khaybar itu. Setiap bulan Muharram mereka akan lancarkan serangan terhadap orang-orang Islam, terutamanya di Palestin. Tahun lepas bulan Muharram pun ada, tahun sebelum itu pun ada tuan-tuan semua. Muharram lah yang akan menjadi puncak kemarahan mereka kerana mengingati peristiwa itu. Ini dikira sebagai peristiwa balas dendam. Jadi kita sebagai orang Islam, cubalah kita memperingati peristiwa itu, dan kita juga cuba mempertahankan saudara-saudara kita di Gaza. Mudah-mudahan sedikit perjuangan kita ini di jalan Allah, Allah Subhanahu wa taala balas dengan pahala yang besar sekali, insya-Allah. Dan yang kedua, tuan-tuan semua, kita akan sembahyang zuhur selepas ni. Jadi pada rakaat yang terakhir, rakaat yang keempat, insya-Allah imam akan membaca qunut nazilah. Qunut nazilah khususnya mendoakan supaya orang-orang Yahudi ini yang menzalimi saudara-saudara Islam kita di Palestin akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka ini orang kafir dan orang zalim. Taklah kafir lagi zalim. Jadi pada rakaat yang keempat nanti di hujung, selepas daripada rukuk, insya-Allah, lepas daripada rukuk, kemudian akan diikuti dengan sembahyang hajat 2 rakaat, memohon saudara-saudara kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan semua, alhamdulillah pada akhirnya kita dapat menjayakan forum pada tengah hari ini, walaupun tanpa kehadiran tuan guru kita Al-Fadhil Datuk Ismail Kamus. Jadi kita sama-samalah doakan semoga kesihatan dia bertambah baik dan dapat meneruskan usaha dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu saya sudahkan dengan ucapan terima kasih kepada tuan-tuan semua di atas tumpuan dan perhatian, ampun dan maaf di atas segala kekurangan dan kesalahan. Sekian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.